Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang hormati Ustaz Reza, semua para pihak pengurusan Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, Khamis, 8 hari bulan 9, 8 hari bulan 9, 2022, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran yang kita bersiaran secara alamaya, kita kata Alhamdulillah. Surah yang kita akan perbincangkan pada kali ini bermula ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan ayat 27 daripada surah Ali Imran. Ayat 26, 27 surah Ali Imran ini, tajuk yang kita akan bincangkan iaitulah tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Kuasanya tidak ada siapa yang boleh menyekat. Dia boleh beri kepada siapa yang dikehendakinya dan dia boleh sekat siapa yang dikehendakinya. Itu dia panggil kuasa mutlak yang tidak ada siapa boleh menghalang, tidak ada siapa yang boleh menyekat, tidak ada siapa yang boleh mengurang atau menambah-nambah daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca ayat. Kita baca ayat dulu. Bagi jemaah yang ada tafsir, elok sangatlah kalau boleh kita bertafsir. Kalau tak ada tafsir Aisyah ni pun, saya harap para jemaah kita ada kitab, mana-mana tafsir, guna tafsir yang pagi, kuliah pagi kita pun, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, itu pun baik. Dan kalau ada tafsir Aisyah yang lagi baik. Tapi tak apa, ayat Quran tu sama, mana-mana ayat pun sama, cuma mungkin cara terjemahan. Kalau terjemahan orang Malaysia pun berbeza-beza. Sekarang ni ada satu terjemahan baru yang dikeluar oleh Mujamak Malik Fahad, yang diterjemahkan oleh beberapa orang pensyarah kita daripada UIA. Yang telah diterima pakai di Mujamak Malik Fahad di Madinah, dicetak di Madinah. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, pergi ziarah Mujamak Malik Fahad, minta dengan dia, kata nak Quran terjemahan bahasa Malaysia, ada di sana. Jadi biasanya kalau pergi ziarah tempat dia tu free ya. Boleh apa-apa di free. Jadi para jemaah sekalian, kita mula baca ayat kita, kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasannya secara ringkas insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
ayat ini para jemaah sekalian, Allah nyatakan kuasa mutlak dia. Kita tengok terjemahan dulu, kemudian kita pergi kepada penjelasan, dia panggil syarhul kalimat. Dalam kitab kita ni, Aisarut Tafasir, dia ada makna kalimat yang kita boleh belajar beberapa kalimat yang pendek, dan kalau boleh saya syorkan para jemaah boleh ambil, boleh hafal dulu. Dia panggil mufradatul kalimat. Kita hafal satu malam, setiap minggu kita hafal, banyak dia, kaya kita insya-Allah taala. Kalau tak boleh hafal pun sekurang-kurangnya kita boleh baca. Tengok ayat 26. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, wahai Tuhanku yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kerajaan, berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya di tangan engkaulah segala, engkau hina, biyadikal khair, di tangan engkaulah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu ayat 26. Ayat 27, tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail. Dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau keluarkan dari yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau beri rezeki sesiapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, tidak ada batasan. Siapa yang boleh batas? Siapa yang boleh sekat? Tidak ada siapa yang boleh menyekat, tidak ada siapa yang boleh membataskan. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, itu terjemahan ayat. Kita pergi kepada syarhu al-kalimat, penjelasan kalimat, maknanya kata-kata dalam ayat ini. Yang pertama, kalimah Allahumma. Allahumma asal daripada kata seru ya Allah. Maknanya sebab dia jadi doa. Qulil Allahumma, asal dianya ya Allah. Ya Allah. Tetapi kata seru ya huzifa, dibuang. Kemudian digantikan dengan huruf mim yang bertasydid. Mim musyaddadah. Maknanya asalnya ya Allah, dia ditukar kepada Allahumma. Allahumma. Kalimat panggilan ini hanya khusus untuk menyeru Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik. Kalimah ini khasun binida'illahi Azza wa Jalla. Allahumma ni untuk Allah saja. Jangan panggil orang lain dengan Allahumma. Tidak boleh. Tidak ada. Ini kalimah khas. Khas, dia panggil eksklusif hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Orang lain tak boleh kacau. Tak boleh ambil. Itu satu. Jadi dia panggil harfun nida. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kita kata Allahumma. Bila kita kata Allahumma, tak payah lagi ya Allahumma. Tak. Kalau orang berdoa ya Allahumma, makna orang tu tidak mendalami tata bahasa Arab. Sepatutnya Allahumma sudah memadai daripada kita kata ya Allah. Tak. Terjemahan kita kata ya Allah. Ya Allah. Wahai Tuhanku. Boleh? Perkataan yang kedua, malika. Malika. Malika, kata al-malik. Al-malik daripada perkataan penguasa. Dia kata al-malik dengan makna al-hakim. Al-malik dengan makna al-hakim. Al-hakim al-mutasarrif. Al-hakim al-mutasarrif. Maknanya
penguasa yang bebas berbuat apa saja. Apa saja yang dia kehendaki di bawah kekuasaannya. Dia memutuskan hukum perkara sesuai dengan kehendak dia, kerana kerajaannya yang sangat besar dan kehendaknya yang amat kuat, tidak ada siapa boleh melarang. Itu dia panggil Malik. 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 Jadi kalau kita baca Malik dengan mim lam baris bawah, itu maknanya kerajaan, penguasa. Kalau kita kata malak, itu makna malaikat. Malakun. Itulah malakul maut. Malak maknanya malaikat. Malik. Malikun, malik. Itu maknanya penguasa. Kalau kata milkun, itu pemilik. Lain pula. Ini bahasa Arab ni, dalam satu rumah, tukar baris je, banyak makna dia berbeza. Makna dia bertukar. Dalam ayat ni kita kata, Qulillahum malikal mulk. Malikal mulk. Kalau kata malik, raja. Tapi malik, makna pemilik yang kuat. Dalam bahasa Arab ni, para jemaah sekalian, satu kaedah yang diguna pakai, dia panggil ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Menambahkan bilangan huruf, menambahkan makna dia. Malik maknanya pemilik yang kuat. Kalau kata milik dah. Tapi malik makna pemilik. Al-mulk, apa makna al-mulk? Al-mulk dengan makna kerajaan. Maksudnya segala yang ada selain daripada Allah yang maha berkuasa. Al-maqsudu bi masiwal maliki azza wa jalla min sa'il kainat. Al-mulk. Malikul mulk. Maknanya segala yang dimiliki, mana lain daripada Allah, pemilik Allah azza wa jalla, itu dia panggil mulk. Kerajaan. Kerajaan. Pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka. Tu'til mulka maknanya engkau berikan kekuasaan kepada sebahagian orang untuk mengatur sebahagian urusan kerajaan. Yakni as-sultan wa tasarruf fi ba'dil malakut. Allah Ta'ala beri kuasa, tu'til mulka. Engkau beri kekuasaan itu. Maknanya kuasa kita beri untuk mengatur hidup. Contohnya kerajaan beri kuasa kepada pemerintah. Di negara kita Malaysia ni, orang panggil yang di-Pertuan Agong. Ataupun Perdana Menteri. Negara lain Presiden. Itu kuasa diberi. Sepatutnya diberi kuasa itu untuk melaksanakan undang-undang Islam. Undang-undang syariat. Tapi apa boleh buat, manusia ni terikat dengan undang-undang yang diterima pakai daripada penjajah negara masing-masing. Mudah-mudahan benda tak akan bertukarlah, insya-Allah. Tulijul laila fin nahar. Tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam ke dalam siang sehingga tidak ada malam yang tersisa di waktu siang. Allah Ta'ala gambarkan tulis, makna masuk. Kita kata macam kita ambil satu benda, masuk dalam bekas. Bila masuk tu, benda tu dalam bekas, tak nampak lah dia. Mana nampak? Demikianlah gambaran malam dengan siang. Bila mari malam, siangnya tak ada. Ada sekejap waktu perubahan. Contohnya bila maghrib, matahari dah terbenam, tapi kita ada lagi sisa-sisa cahaya. Dia panggil asyafaqu fil ufuq, cahaya merah di kaki langit, istilah kita. Tapi cahaya ni sekejap je, dia berakhir bila masuknya waktu Isya, tamaklah cahaya, Isya pun datang. Malam full. Subuh macam tu juga. Bermula dengan fajar, cerah di langit, cerah, akhir sekali hilang dia punya malam. Allah gambarkan tulij. Tengok dalam ayat ni, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Dimasukkan malam ke dalam siang, siang masuk dalam malam. Bila mari ada malam, tak ada satu juzuk, ini malam, ini siang. Kecuali ada satu negara mana tu, yang sebelah-sebelah tu. Saya terlupa keluar dalam berita dalam internet tu, keluar sebelah-sebelah. Sebelah ni siang, sebelah ni malam. Itu ada. Tapi kita mengatakan secara umumnya malam itu masuk dalam siang dan siang itu masuk dalam malam. Bila masuk maknanya tak ada lagi kesan-kesan. Allahu Akbar. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla.
tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau keluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati. Nah, ini kita boleh break panjang di sini insya-Allah. Apa makna keluar yang hidup dari yang mati? Apa makna? Engkau keluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati. Baik makhluk yang bersifat fizik maknanya bersifat benda. Seperti ayam berasal dari telur dan telur berasal dari ayam. Allahu Akbar. Tuan Syekh kita ni buat bandingan dengan telur, payah lalu kita nak kerja. Nak kira. Sebabnya anak daripada budak lagi kita suka dengar perbahasan tuan-tuan guru kita dalam kitab-kitab lama, kitab baru, kitab Jawi, kitab Arab tentang siapa dulu. Antar ayam dulu ke telur dulu? Sudah. Dia kata ayam mari daripada telur. Betul tak? Mana ada telur kalau tak ada ayam? Jadi ayam mari daripada telur, telur mari daripada ayam. Siapa dulu? Wallahu alam. Itu jawapan yang paling tepat. Yang pentingnya tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ayam hidup mengeluarkan telur. Telur macam mati, tapi lama-lama telur hidup juga keluar anak dalam tu. Allah tak duk cari. Kita ni kalau duk bahas 3 hari 3 malam, ayam dulu ke telur dulu, tak duk bicara. Habis masa. Habis benda, habis tenaga. Tak, faedahnya tidak ada. Ataupun makhluk yang bukan fizik, mana bukan benda. Contoh dia kata wa minal ma'nawiyat. Maknawiyat tu maknanya benda maknawi, bukan benda. Seperti engkau lahirkan keimanan orang mukmin dari orang kafir. Tukhrijul hayya minal mayyit, orang kafir ni asal dia kafir, kemudian dia beriman. Ataupun bapaknya kafir, anak dia beriman. Itu baguslah. Yang kita bimbangnya, bapaknya beriman, anaknya kafir. Na'udzubillah. Bapak beriman, tapi anak dia kafir. Tak, kita tak mau yang tu. Itu dipanggil keluar. Kan banyak contoh-contoh di kalangan zaman sahabat. Contohnya, Abu Jahal dengan anak dia. Abu Jahal kafir, ada anak dia masih Islam. Itu dia panggil tukhrijul hayya minal mayyit. Orang yang hidup, hati dia keluar daripada orang yang mati hati. Abu Jahal contohnya. Salah seorang daripada wa mar'ata Lut. Nabi Lut alaihissalam, dia beriman tapi isteri dia kafir. Anak Nabi Nuh, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Jadi boleh orang kafir keluar daripada yang hidup. Zaman kita ini pun banyak juga ibu bapaknya tidaklah orang panggil tidak iltizam dengan Islam. Islam tapi Islam gitu je. Solat pun tidak. Mak dia pula tutup aurat pun tidak. Tapi anak dia Masya Allah. Ayah dia pula lara ikut macam-macam ajaran. Anak dia ikut ajaran sunnah. Tak mau benda-benda yang bid'ah, yang mungkar tak mau. Itu dia panggil tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang terakhir dia kata, itu dia panggil dari sudut maknawi dan juga benda yang fizikal. Bighairi hisab, mana bighairi hisab? Ai bighairi adadin, tanpa ada hitungan. Dan tanpa ada batasnya. Tengok contoh di bawah. Apa makna bighairi hisab? Rezeki adalah segala sesuatu. Rezeki, sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Rezeki kita ni, manusia dapat manfaat. Termasuk segala jenis makanan, seperti biji-bijian, biji rain kata orang, buah-buahan dan daging. Dan segala yang diperlukan oleh manusia dalam rangka untuk melangsungkan kehidupannya agar tetap hidup, untuk meneruskan pengabdian dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita, itu dia panggil bighairi hisab. Allah Ta'ala beri tanpa hisab. Dari sudut rezekinya dan macam-macam. Rezeki manusia ni berbeza-beza. Ada yang luas, ada yang tak luas. Kerana Allah Ta'ala sangat luas anugerahnya dan maha kaya, dia tidak memerlukan kepada selain daripadanya. Allah Ta'ala tak perlu. Allah Ta'ala tak perlu kepada makhluk.
Tapi kita yang memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kuasa rezeki duduk di mana? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, itu dia panggil syarhu al-kalimat. Al-an nantaqil ila makna al-ayataini. Makna dua ayat ni apa maksud dia? Makna dua ayat ni apa maksud? Minal munasabat allati qila. Salah satu riwayat munasabah yang diriwayatkan tentang fi nuzuli hatainil ayataini. Nuzul tentang turunnya dua ayat ini. Jadi Tuan Syekh kita dia bincang tentang turunnya dua ayat ini. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahlah. Sebagaimana yang disebut dalam beberapa hadis yang sahih mengatakan. Dia kata fi ahadi wa kaza fi ahadis sihah. Ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada sahabat-sahabatnya bahawa kekuasaan umatnya meluas sehingga sekian dan sekian wilayahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang apa? Tentang kuasa umat ni. Mulk ummatahu. Maknanya kerajaan Islam ni akan sampai ke sekini-sekini tempat. Kan dalam hadis kita dah sebut hadis dulu. Nabi sebut kerajaan umat aku ini selagi sampainya malam dengan siang. Jadi sampai di mana-mana tempat ada je orang Islam. Maka apa jadi dengan cerita ni? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada sahabatnya bahawa kekuasaan umatnya akan meluas sehingga sekian-sekian wilayahnya, maka kaum Yahudi dan kaum munafik, dua ni buat perangan lalu lah. Yahudi dengan munafik perli. Dia kata sakhara, maknanya perli. Dalam bahasa Indonesia ni mencibir. Mencibir pula ni. Memperli cerita yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka menganggap hal itu sangat mustahil terjadi. Tak mungkin. Daripada seorang pengembala kambing duduk di Mekah je, kemudian sampai ke Madinah pula, dia kata tak mungkin apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tak percaya. Kalau munafik itu percaya, sudah tentu dia akan masuk Islam. Mereka menganggap hal itu sangat mustahil terjadi, yang disebabkan oleh kebodohan dan kekafiran mereka, na'uzubillah. Oleh kerana dia bodoh, dia kafir, dia tak percaya. Maka Allah SWT menurunkan kedua ayat ini bersama-sama dengan rangkaian ayat yang memuatkan bantahan ke atas kaum Nasrani dari Najran. Jadi Allah Ta'ala turun untuk menolak hujah-hujah puak-puak Nasara Najran. Tuan-tuan dan puan-puan ingatkan, daripada awal surah ini kita dah bincang tentang Nasara Najran, puak-puak Nasrani, Kristian yang mari daripada Najran tu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar mengatakan, Tuhan kata apa? Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha ila akhiril ayah, ila akhiril ayah. Jadi Nabi kata, ya Allah, pemilik kekuasaan. Dia baca ayat ni. Tengok nota di bawah, nota 62 kata, wa zakara al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi berkata bahawa an-nadar alif nun, alif lam nun, da ra, an-nadar bin Shumail mengatakan, sesiapa yang mengucapkan kata Allahumma, bererti dia telah berdoa kepada Allah dengan semua al-asma'ul husna. Siapa dia kata Allahumma, faqad Allah Ta'ala bi jami'i asma'ihi. Dia telah berdoa dengan semua nama-nama Allah. Sebab tu bila kita nak berdoa, kita gunakanlah Allahumma. Allahumma ghafirli. Allahumma tub alayya. Allahumma atini. Jadi siapa dia guna perkataan Allahumma ini,
maka dia akan telah menggunakan semua nama-nama Allah Ta'ala Al-Asma'ul Husna. Itu kata di An-Nadhr Ibn Shumail. Wa qala Al-Hasanul Basri, Al-Hasanul Basri rahimahullah, dia kata apa? Allahumma, kalimah Allahumma, ambil asal daripada kalimah ya Allah tadi. Tajma' ad-du'a. Kalimah Allahumma itu meliputi segala macam doa permohonan. Jadi elok sangatlah kalau kita berdoa, kita kena mula dengan doa dengan apa? Kita mula doa dengan kalimah ini. Allahumma, Allahumma. Baik, tengok atas balik. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ya Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan seterusnya, maknanya sampai ke akhir ayat lah. Itu maksudnya ila akhiril ayat dan seterusnya itu. Allah SWT perintahkan Nabi SAW agar mengatakan hal itu, sampaikan kepada puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara itu, puak-puak Nasara itu, puak-puak munafik, untuk memberi kepastian bahawa dia akan memberikan apa yang telah dijanjikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa meluasnya kekuasaan umat Islam sehingga meliputi seluruh wilayah kerajaan Parsi dan juga kerajaan Kaisar Rom. Rom yang ada di kawasan Arab tu semuanya akan dikuasai, ditakluk oleh Islam selepas pada itu. Kaisar negara Parsi jatuh, Rom juga jatuh. Walaupun Nabi tak sempat dalam peperangan Tabuk tu untuk masuk, tapi percubaan tu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percubaan sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan agar membantah kaum Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Jadi Allah Taala suruh suruh Nabi kita bantah walirad ala dalalin nasara fi ta'lihi Isa. Puak Nasara sampai mereka menuhankan Isa. Kerana Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Tuhan yang memiliki kerajaan alam semesta seluruhnya, dan hanya Dia semata yang bebas melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala saja yang berkuasa. Allah memberikan apa yang Dia kehendaki kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dan Allah mencabut apa sahaja yang telah diberikan kepada manusia dengan cara apapun dan bila saja Dia kehendaki. Kita tengoklah kerajaan-kerajaan dunia ni, ada orang memerintah 2 tahun, ada yang tak sampai, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, macam-macam Allah Ta'ala. Maka Dia tukar kerajaan itu. Dia tukar kekuasaan itu, kuasa Allah Azza wa Jalla. Karena itu orang yang memerintah jangan sombong. Orang yang memegang tampuk kekuasaan jangan sombong. Bila-bila ya Allah Ta'ala boleh tukar. Tapi masalahnya penguasa-penguasa ni, lagi lama dia berkuasa, lagi dia angkuh. Dia ingat Tuhan terlupa nak tukar dia punya kedudukan. Itu bahaya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa nak sekat? Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi apa yang dilakukannya, dan tidak ada seorang pun yang boleh melawan ketika Allah memberi atau mencabut kekuasaannya. Jadi kita ingat kan? Allahu Akbar. Dalam hadis Ibnu Abbas yang panjang tu, Nabi sebut apa ni? Kalau seluruh manusia berkumpul, seluruh manusia berkumpul, lawijtamatil ummah ala an yanfa'uk, manusia berkumpul untuk beri manfaat kepada kamu, kamu tak akan dapat beri manfaat kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk beri mudarat kepada kamu, juga kamu tak dapat beri mudarat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia ni tak ada kuasa. Dia boleh buatlah. Allah memuliakan orang yang tadinya hina dan menghinakan orang yang mulia. Bolehlah. Ada orang yang dulu mulia, sekarang ni hina. Ada orang dulunya hina, sekarang ni mulia. Bila saja hal itu dikehendakinya, hanya di tangan Allah segala kebaikan, bukan di tangan kuasa lain daripada Allah Azza wa Jalla. Tengok
huraian ayat. Begitu juga segala keburukan. Ya, dia ada tambahan di nota kaki nombor 63. Dia kata demikian juga wasyarru, demikian juga keburukan berada dalam genggaman kuasa Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam ayat ini hal itu tidak dinyatakan. Dalam ayat ini Tuhan kata dia sebut yang baik ya. Wa tu'izzu man wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Di bawah kuasamu ya Allah, di tanganmu lah segala kebajikan. Dia tak kata biyadikas syarr. Lis, kenapa? Kerana memang secara umumnya dia kata ni wasyarru biyadi wa huzifa, dan tidak disebut tu secara umumnya, yang sebaliknya macam itulah. Kalau Allah Taala beri kemuliaan, segala kebaikan di tangan Allah, benda-benda buruk juga di bawah kuasa Allah. Kita kena akur itu. Secara umumnya sudah dapat dipahami seperti dalam ayat Allah Taala yang lain, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Dan Allah jadikan pakaian bagi kamu yang memelihara kamu dari panas. Jadi tak sebut sejuk. Kalau pakaian kita boleh tahan panas, sejuk pun boleh tahan jugalah. Begitu maksud dia. Surah An-Nahli ayat 81, ay wal bar kazalik. Itu melengkapkan perbincangan, nak melengkapkan perbincangan. Baik. Kebaikan itu Allah kurniakan kepada siapa sahaja yang dikehendaki, atau dia menahannya dari siapa pun yang dia kehendaki pula, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, tamatlah ayat kita, ayat yang ke-26. Sekarang kita berpindah kepada ayat 27. Makna huraian ayat yang ke-27. Allah memasukkan siang ke dalam malam sehingga tidak berbaki lagi waktu siang. Tak ada langsung siang. Yang ada bayang tu lain, itu bukan malam. Allah pun memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang sehingga tidak tersisa lagi waktu malam. Sebuah fenomena yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, sehingga hal itu mengharuskan makhluk untuk mengesakan, mengharuskan mesti. Itu maksud dia gitu. Ya, kalau kata harus ni, kalau pak kita, mana benda harus, mana benda boleh buat, tak boleh buat. Lah. Mana kita kata, sebuah fenomena yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sehingga kan hal itu mesti setiap makhluk untuk mengesakan uluhiyah Allah, maknanya ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Beribadat hanya kepada Allah. Jangan campur dengan benda lain. Jangan campur. Kita ibadat Allah Ta'ala, tapi kita ada juga ibadat pergi minta dengan tunggu kayu, pergi minta dengan tok sana, tok sini, dengan kubur-kubur keramat contohnya, kita kata la. Begitu juga dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita kena minta kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kadang-kadang memasukkan beberapa saat dari waktu malam ke dalam waktu siang, sehingga waktu malam menjadi lebih pendek daripada waktu siang. Tengok musim sejuk, malam lebih panjang daripada siang. Musim panas, malam lebih panjang daripada siang, lebih panjang daripada malam. Jadi Allah masukkan beberapa saat dari waktu siang ke dalam waktu malam, sehingga waktu malam menjadi lebih panjang. Ini pun sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan, kekuasaan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ana perhati tengok para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, isu ni kita tengok pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah Ta'ala syariatkan kita berpuasa mengikut bulan Qamari. Bulan Qamari ni bulan Hijri. Bulan Hijri itu dipanggil bulan Qamari. Kita ikut bulan. Tapi solat tak, kita ikut matahari. Sebab tu yang ikut matahari, dia bersifat harian. Bulan dia akan pergi sebulan-sebulan. Sebab bulan matahari dia naik pagi, dia turun petang. Habislah dia. Kemudian dia rehat malam.
Tapi bulan tak, sebulan. Dia naik bulan malam ni, dia mula-mula dengan hilal, kemudian besar sikit purnama turun, lambat. Sebab apa? Ibadat kita tu diletakkan pada hijri, tidak ikut syamsi. Qamari, tidak ikut syamsi. Jawabnya Allah nak suruh kita rasa. Bila waktu kita puasa musim panas, kita rasa Masya Allah, sukanya, senangnya puasa musim sejuk. Pendek siang, malam panjang, udara sejuk, udara tak dahaga. Bila mari musim sejuk, kita syukur pada Allah Ta'ala. Allah, kalau puasa musim panas, Masya Allah, hei, penat. Jadi, tuan-tuan sendiri, tuan-tuan dan puan-puan boleh rasa. Kita yang duduk di negara kita ni kadang-kadang tak terasa hujan sentiasa. Tak. Ana tak usah duduk dalam negara yang kutuk-kutuk ni yang berbeza jauh sangat. Duduk di Madinah ya, Mekah. Madinah Mekah musim sejuk musim panas jauh dah beza. Musim sejuk ni segelas air Zam-Zam dah cukup. Musim panas jangan kita tak 3 gelas air Zam-Zam depan kita. Allah nak tunggu azan. Itu dia panggil supaya Allah Ta'ala masukkan malam ke dalam siang bila pada musim sejuk, musim panas. Jadi kemudian gitulah silih berganti waktu. Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Allah Ta'ala keluarkan yang hidup dari yang mati seperti manusia berasal dari sperma. Mana daripada air mani. Dan tumbuhan dari biji. Maknanya biji itu tak hidup. Keringnya kita campak atas tanah, so dia naik. Dan mengeluarkan yang mati dari hidup seperti sperma dari manusia yang hidup dan telur dari ayam betina. Orang kafir yang mati jiwanya dari orang mukmin yang hidup jiwanya. Ada juga ayah dia Islam, anak dia kafir, na'udzubillah, ataupun anak dia tidak baik pun berlaku. Begitu juga sebaliknya, bapaknya kafir, anak Islam. Berapa ramai sekarang ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang convert, yang apa ni, mu'alaf ni. Ini semua termasuk fenomena rububiyah. Apa makna rububiyah? Makna hak penciptaan. Kita kan belajar dalam ilmu tauhid. Tauhid uluhiyah, mana ilmu tentang tauhid, tentang ketuhanan. Yang kita hanya boleh menyembah, boleh memuja, boleh minta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari kepada tauhid rububiyah, mana kita tahulah yang maha pencipta, yang mencipta, yang mentadbir, yang menyusun atur alam ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil tauhid rububiyah. Tidak jadi masalah. Semua ni para jemaah sekalian, untuk maklumat kita, uluhiyah, rububiyah ambil daripada istinbat, istiqra daripada ayat-ayat Quran. Bukannya para ulama yang menyusun tauhid ini ambil daripada otak dia sendiri. La. Kita kadang-kadang orang momokkan, dia panggil tauhid 3 ni macam trinity. Jauh sama sekali. Itu orang tak faham, atau orang buat tak faham, ataupun memang tak mau terima kenyataan yang diberikan. Maka dia buatlah provokasi macam-macam. Kita kata tak ada. Alhamdulillah setakat yang saya belajar dalam ilmu tauhid, dalam kitab Jawi kita pun, Syekh Abdul Qadir Mandili contohnya, dalam kitab dia Anak Kunci Syurga, dia sebut perkara ini. Dalam kitab dia khas Perisai bagi Sekalian Mukallaf lagi sebut. Jadi tidak jadi masalah. Jadi masalah bila orang tak belajar, ataupun dia mencari-cari poin-poin untuk nak memomokkan, bila sebut tauhid uluhiyah rububiyah ni, ini satu benda yang berbahaya, boleh menjadi teroris. Kita kata siapa dia buat teroris? Baiklah. Jadi ini dia panggil ilmu apa? Ilmu nak mencari istinbat daripada ayat tu. Ia ni uluhiyah, ia ni rububiyah. Maka Allah SWT yang menuntut adanya pengesahan uluhiyah, maknanya kita kena yakin hanya kita boleh sembah, boleh puja, boleh doa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita juga yakin dengan rububiyatillah, dengan Allah Ta'ala berkuasa mencipta dan mentadbir alam ini. Maka jelaslah bahawa hanya Allah lah satu-satunya ilah
satu-satunya Allah yang berhak disembah. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain dia, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak dipuja dan puji selain daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu para. Dengan penjelasan ini, berarti ayat ini menegaskan dua hal penting. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tegaskan dua perkara yang penting. Yang pertama, kena tanda. Yang pertama, nombor satu, bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan kepada Rasulnya apa-apa yang sudah dijanjikan untuk umatnya. Allah Ta'ala Maha berkuasa, annallaha qadirun, untuk beri apa yang dijanjikan kepada umat dia, Allah Ta'ala dah beri pada kita. Alhamdulillah. Yang kedua, anna Isa, bahawa Nabi Isa hanyalah seorang hamba Abdullahi wa Rasuluh, seorang hamba semata yang disusun oleh Allah Ta'ala agar ia menyembah Allah. Dia sendiri itu penyembah Allah. Bukannya orang kena sembah dia. La. Dia juga Abdullahi wa Rasuluh, menjadi Rasul. Dan Allah memuliakannya dengan diutuskannya dia sebagai Rasul yang dikuatkan dengan berbagai mukjizat. Dikuatkan dengan berbagai mukjizat. Jadi alhamdulillah. Ini dua perkara yang kita kena belajar dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala berkuasa untuk berikan apa yang dijanjikan. Yang kedua, semua pahaman ataupun yang dikatakan, yang dipegang oleh puak-puak Nasara itu adalah satu benda yang tidak betul. Satu benda yang tidak betul. Tidak boleh dipakai. Karena dia menyalahi apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang diturunkan oleh Allah. Tuhan kata Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Allah kata Isa tu hamba Allah dengan Rasul. Kenapa kau gitu ka Abdullah jadi hamba Allah Ta'ala, anak jadi anak Allah pula, ibnullahi wa Rasuluhu. Anak Allah dengan Allah. Itulah dia panggil permainan puak-puak Nasara yang telah menyeleweng, yang telah terpesong daripada jalannya benar. Sebaliknya mari puak-puak geng-geng Yahudi pula, dia kata Isa pula anak tak ada bapa ni, dengan tuduhan yang jahat, yang begitu buruk dia punya tuduhan. Jadi kita yang berpegang dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang dengan Islam ini, alhamdulillah kita duduk di wasati, jalan tengah. Kita kata Nabi Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Isa hamba Allah dan Rasul dia. Tak ada. Dia bukan anak zina, bukan anak Tuhan. Sebagaimana melampau je Nasara, dia kata anak Tuhan. Melampaunya Yahudi, dia kata anak zina. Kita kata tak, Isa Abdullahi wa Rasuluh. Itulah kelebihan, keindahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada hidayatul ayataini. Hidayatul ayataini artinya pelajaran yang dapat diambil daripada dua ayat ini. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada dua ayat, ayat 26 dan 27. Yang pertama, fadlud du'a bihatainil ayataini. Keutamaan berdoa dengan dua ayat ini. Dengan dua ayat ini. Kita baca dua ayat ni. Qulillahumma malikal mulk sampai ke bighairi hisab. Kemudian kita sambung. Sambung dengan baca doa ni. Doa apa ni? Doa Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha wa tamna'u man tasha yaqdi anni daini. Bila kita baca doa ni, kita minta supaya Allah Ta'ala hapuskan hutang kita. Jadi bagaimana hadis ini? Panjang sikit lah. Tuan-tuan, kita baca dalam kitab ni, kemudian saya akan tambahkan dengan penjelasan daripada ulama hadis. Ini penting. Tuan Syekh kita rahimahullah, dia kata akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, dia kata apa? Meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyahnya bahawa Sayyidina Muaz bin Jabal pernah pada satu hari tertahan dari melaksanakan solat Jumaat. Hubisa an yauman an salatul Jumaah.
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak dapat hadir Jumaat bersama dengan Nabi. Maka beliau baginda bertanya kepada Muaz, apa yang menyebabkan kamu tak dapat hadir solat Jumaat ni? Kenapa Muaz tak mari? Ya. Faqala, kata Muaz, kerana saya punya hutang kepada seorang Yahudi yang bernama Yuhanna. Oh, dia kata dia berhutang dengan Yuhanna al-Yahudi, seorang Yahudi. Maka ia terus berdiri depan pintu rumahku untuk mematai. Jadi Yahudi itu duduk tunggu depan rumah aku. Kalau aku keluar rumah, dia nak ekor, dia nak tangkap. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ini cerita dia lah. Nabi kata apa? Atuhibbu an yaqdi anka rabbak? Mahukah kamu Tuhanmu yang akan melepaskan hutangmu? Nak Allah Ta'ala lepaskan hutangmu. Mu'ad kata, nak lah ya Rasulullah, kenapa tak nak? Maka dia kata, bacalah setiap hari, Qulillahumma malikal mulk, sampai ke bighairi hisab. Kemudian dia sambung dengan yang doa yang kita baca tadi. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Wahai Tuhan yang maha pengasih bagi dunia dan akhirat, dan maha penyayang bagi keduanya. Tu'ti minhuma man tasha, engkau berikan kurnia dari keduanya, dunia dan akhirat, kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tamna'u man tasha, dan engkau halangi siapa yang engkau kehendaki pula. Iqdi anni daini, lunaskanlah hutangku ini. Jadi dia kata apa? Falau kana alaika mil al-ardi zahaban la addahu anka. Seandainya kamu punya hutang emas sepenuh bumi, pasti Allah akan melunasi hutang kamu. Jadi Tuan Syekh kita rahimahullah taala, dia tak nyatakan darjat hadis ini. Kita pun nak ramai orang kita ni berhutang ni. Kan? Ramai orang yang berhutang sekarang. Jadi macam mana dengan hadis ini? Jadi para pelajar sekalian, kita pergi kepada huraian hadis. Hadis Mu'az tadi. Warawat Tabarani fi Mu'jamih as-Saghir an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'az, ala u'allimuka du'ain. Nak ke tidak aku ajar kepada kamu doa. Doa ni lah doa yang kita dah baca tadi ni. Kalaulah kamu ni ada sebesar bukit Uhud, hutang pun Allah Taala akan lunaskan. Jadi Mu'az kata nak lah. Dia kata bacalah Allahumma malikal mulk sampai kepada ayat Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tiha man tasha tu'tihima man tasha wa ta'minu minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ini lafaz dia lagu ni. Maka hadis ini mengikut dalam kitab Muhakkik ni kata wa hasanahu, hadis ni dihasankan oleh Syekh Nasiruddin dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ni hadis ni. Cuma beza sikit lah. Dia saya kata dia tak sebut yang kemudian tu. Ada lagi riwayat lain. Riwayat lain daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan ada lagi cerita lain yang saya sebut, cerita dalam ni ketika kita duduk di Mina tu. Hadis apa ni, Bukit Sabir tu. Kan? Jadi ada lagi beberapa riwayat untuk melunaskan hutang itu. Kita kata pentinglah di zaman kita ini, zaman orang yang terperangkap dengan hutang-hutang ni, eloklah kalau kita boleh belajar, boleh baca. Baik. Mana lagi saya punya riwayatnya. Baiklah para jemaah sekalian, itu riwayat yang ada dalam At-Targhib wa Tarhib, Sahih At-Targhib wa Tarhib menyatakan hadis itu hasan. Dalam Al-Munziri juga mengatakan rawahu Tabarani
fi as-saghir bi isnadin jayyid. Wallahu alam, itu tuan-tuan bolehlah. Nanti kita baik kita berpindah kepada yang kedua. Yang kedua, istijabatullahi li rasulihi. Allah SWT perkenankan permohonan Nabi SAW dan menunaskan, merealisasikan janji-janjinya bagi umatnya. Apa dia ni? Tengok dalam kitab kita ni. Benar. Tengok nota 65, dia kata benar. Kerana Rasulullah SAW tidak meninggalkan dunia, Nabi kita berjanji kan, nak sampainya Islam ini kepada ini, Nabi kita SAW sebelum meninggal dunia, seluruh dataran Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab tunduk kepada Islam, memeluk Islam, ataupun kalau mereka tak perlu Islam pun mereka duduk di bawah pemerintahan Islam. Dan tidak lebih dari 1/4 abad berikutnya, kekuasaan umat Islam telah membentang dari hujung bumi sebelah barat sehingga ke sebelah timur, dan di antara yang dikuasai kaum muslim ialah wilayah-wilayah yang pernah menjadi kekuasaan, yang pernah dikuasai oleh Rom dan juga Parsi. Jadi alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah. Cuma dan kita dah menguasai Andalus berapa ratus tahun sudah di bawah pemerintahan Islam, tapi kita kehilangan Andalus dengan sebab kelemahan kita, mungkin dengan sebab ketidakkesatuan kita. Kita di Malaysia hari ini pun alhamdulillah Islam perlembagaan, Islam dalam perlembagaan, walaupun kita kata tak sempurna, ada juga sahabat-sahabat kita yang agak tegas. Bila kita sebut hari merdeka, kata kita ni banyak lagi tak merdeka. Dia kata hari merdeka ialah hari orang membuat perjanjian syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita kata para jemaah sekalian, dalam siri yang akan datang ada disebut tentang waktu kita lemah. Boleh tak kita tidak melaksanakan syariat? Bila dah kuat kena laksana. Jadi kita dah merdeka, kenapa tak laksanakan? Itu terpulanglah kepada para pemerintah kita yang nak dijawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita, bagi kita umat Islam, wajib bagi kita mesti berusaha untuk melaksanakan syariat itu dalam kehidupan kita. Kalau tak boleh dalam kerajaan, dalam kehidupan kena ada. Ana sebut banyak kali kepada di hadapan pemimpin-pemimpin umat Islam, kita kata kita nak buat hudud, nak laksanakan undang-undang syariat, tapi terhalang dengan perlembagaan. Baik, berapa banyak lagi undang-undang syariat yang tidak dihalang oleh perlembagaan? Kenapa kita tak kuat kuasakan? Contohnya undang-undang kita boleh sekat riba, rasuah. Kenapa kita juga tak sekat riba? Kita sekat. Oh, tak boleh sekat untuk orang bukan Islam. Boleh, orang bukan Islam, non-Muslim boleh masuk sini. Kita buat dua jenis. Bank yang Islami untuk orang Islam, dan orang bukan Islam boleh masuk. Yang bukan Islam, kena pangkah situ, tanda non-Muslim, no entry. Sebagaimana kedai-kedai mabuk arak tu. Non-Muslim tak boleh masuk. Kalau masuk dalam baba ni, kena tangkap. Patutnya begitu, tapi tak jadi. Undang-undang yang tidak bercanggah dengan perlembagaan, undang-undang menutup aurat. Tak ada dalam perlembagaan, tak boleh tutup aurat. Tapi kenapa kita tak kuat kuasakan undang-undang? Bahkan undang-undang pula menyekat anak orang Islam daripada nak menutup aurat. Setengah daripada agensi-agensi, walaupun di bawah kerajaan, tapi mereka tak boleh tutup aurat. Kenapa? Jadi kita kena, ini tanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena buat. Baik, yang ketiga, butlan uluhiyat Isa, kebohongan atas mereka yang mengatakan ketuhanan Nabi Isa AS dan penetapan beliau sebagai manusia, kerasulan dan kemuliaannya. Kita kata Nabi Isa ni Rasulullah, Abdullahi wa Rasuluhu, bukan utusan Allah, hamba Allah dan utusannya, bukannya anak Allah ataupun Tuhan yang disembah. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas ayat 26 dan 27. Para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan dalam ayat 28 hingga 30 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah untuk minggu akan datang, jadual kita pada minggu yang berikutnya hari Jumaat, bukan malam Jumaat, hari Jumaat. Sebab malam Jumaat saya ada hal, jadi kita akan sambung hari Jumaat malam Sabtu, insya-Allah. Assalamualaikum.